Hai, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah topik tingkatan 3 bab 2 iaitu bentuk piawai. Okey, dalam bentuk piawai ini kita akan belajar dua benda iaitu yang pertama angka bererti dan yang kedua adalah bentuk piawai. Okey, tapi video yang pertama ini saya akan terangkan mengenai angka bererti. Tapi sebelum tu saya nak minta tolong awak semua untuk subscribe saya punya YouTube channel Ninja Maths dan juga follow Facebook page Ninja Maths untuk ketahui kelas online secara percuma. Okey, so yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan angka bererti? Okey, angka bererti merujuk kepada integer atau perpuluhan yang dihampirkan kepada sesuatu nilai mengikut tahap ketepatan tertentu atau bahasa senangnya adalah kalau masa sekolah rendah dulu kita ada belajar bundarkan, betul tak? So angka bererti ni adalah lebih kurang sama dengan bundarkan. Kita nak bundarkan nombor tersebut kepada berapa angka bererti. Okey, bundarkan nombor tersebut dalam berapa angka bererti. So dekat sini kita ada beberapa peraturan yang pelajar kena tahu, lagi-lagi melibatkan sifar ataupun kosong. Okey, kosong tu dikira sebagai angka bererti ataupun tidak. Okey, so sekarang kita tengok kepada peraturan yang pertama. Semua digit yang bukan sifar ialah angka bererti. So contohnya 5, 6, 7. 3 angka bererti. Kalau 9, 9, 9, 1. So 4 angka bererti. Jadinya bagi nombor bulat yang bukan sifar, yang bukan kosong, itu dikira sebagai angka bererti. Okey, peraturan yang kedua adalah sifar yang berada di antara nombor, yang berada di antara nombor selain daripada kosong ini, ia dikira sebagai angka bererti. So, kosong ni, dia terdiri daripada dua nombor yang bukannya kosong, betul tak? Jadi, itu adalah dikira sebagai angka bererti. Jadi, kita ada 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4 angka bererti. 5, 0.06. Okey, so dia terletak di antara. Jadi dia juga dipanggil sebagai angka bererti. Jadi kita kirakan dia sebagai angka bererti 1, 2, 3, 4. Peraturan yang ketiga adalah sifar yang berada selepas nombor selain sifar dalam perpuluhan adalah angka bererti. Okey, kalau kamu tengok dalam perpuluhan ni, 86.30. So, kosong ni nak dikirakan sebagai angka bererti ke tidak? Ya, kita kirakan sebagai angka bererti. Okey, so 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka bererti. Kalau 86.300, ada lagi kosong dekat sini, itu pun dikira sebagai angka bererti. Bermaksud 5 angka bererti. Okey, yang ni 75.001 adalah sama dengan yang atas ni. Dia antara nombor selain daripada sifar, kita kirakan sebagai 5 angka bererti. Okey. So maksudnya kosong yang berada selepas tempat perpuluhan itu dikira sebagai angka bererti. Okey. Nombor 4, perpuluhan yang kurang daripada 1. Okey, perpuluhan yang kurang daripada 1, nampak tak macam ni? Kurang daripada 1. Angka bererti dikira selepas sifar dia. Okey. So yang ni kosong kan? Dia kira selepasnya. 3 ni start daripada sini. 1, 2, 3. So 3 angka bererti. Okey. So sini yang ada banyak-banyak kosong ni, dia tak dikira sebagai angka bererti. Kita hanya kira selepas kosong. So dekat sini ada 9 sahaja. So, 1 angka bererti. Kalau 0.000090. So, ada 2 angka bererti. Sebab apa? Peraturan dia dekat sini selepas tempat perpuluhan ataupun selepas nombor selain daripada digit kosong, itu adalah angka bererti. So, jangan kamu confuse dekat situ. Dan nombor 5, sifar yang berada selepas nombor selain daripada sifar, adalah angka bererti mengikut tahap ketepatan yang dikehendaki. Okey, contohnya dekat sini 10390. Okey, dia ada sifar. Okey, dia ada sifar dekat sini. So, kalau saya nak jawapan dalam satu angka bererti, saya highlightkan dekat sini. Okey, tengok sebelahnya. Okey, kurang daripada 5. Jadi, tak perlu nak buat tambah apa-apa. Jadi, saya ambilkan sahaja semua ni. Letakkan selebihnya kosong, kosong, kosong.
Okey, dua angka bererti adalah dekat kosong ni. Kita tengok dekat nombor 3. Okey, 3 tak lebih daripada 5, jadi tak ada apa-apa perubahan. Jadi jawapan dia pun 10,000. 3 angka bererti. So dekat nombor 3. Kita tengok sebelahnya. Sebelahnya adalah lebih daripada 5. Jadi saya kena tambah 1 dekat 3. Okey. Tambah 1 dekat 3 dia akan jadi 4. Okey. Tambah 1 dia akan jadi 4. Jadinya kita akan dapat 10400. So itu adalah 3 angka bererti. Okey. So maksudnya nombor bulat dekat sini adalah mengikut berapa angka bererti yang kita ataupun soalan kehendaki. Okey, so sekarang kita pergi kepada latihan. Macam mana kita nak nyatakan bilangan angka bererti dekat sini. So ini adalah nombor bulat. Okey, kalau nombor bulat kita tengok semuanya adalah dikirakan sebagai angka bererti. So jawapan dia adalah 4 angka bererti. Nombor 2. Okey, 4, 6, 3, 7. Semua digit yang bukan selain daripada kosong, okey, ia adalah dikira sebagai angka bererti. So ini paling senang pun sama juga 4 angka bererti. Okey. Okey, so yang ni nombor 3. Ingat tak tadi saya bagi tahu sifar yang berada selepas digit atau selepas nombor selain daripada kosong itu adalah dikira sebagai angka bererti. Okey. Kalau dia kurang perpuluhan tu kurang daripada 1, dia hanya dikira sebagai angka bererti selepas kosong tu sahaja. Okey. So yang ni kosong-kosong ini adalah dikira sebagai angka bererti juga. So ada berapa angka bererti dekat sini? Ada 5 angka bererti. Okey, 5 angka bererti. Nombor 4. Okey, adakah 0.00 ini dikira sebagai angka bererti? Tidak. Sebab apa? Dia kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1, kita hanya kira selepas nombor kosong itu sahaja. So, kita ada 2 angka bererti. Okey, 2 angka bererti. Okey, sini. Berapa? 10580 adalah 5 angka bererti. Yang ni pun dikira sebagai angka bererti. 00 ini dikira sebagai angka bererti. 0. Okey, so dekat sini adalah 5 angka bererti. Sini adalah 3 angka bererti. Kita kira selepas 0 ini sahaja. Okey, boleh? Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu bundarkan nombor berikut mengikut angka bererti yang diberi. Okey, soalan nombor 1 adalah kita nak jadikan nombor ini kepada 3 angka bererti. So, kita highlightkan ataupun kita gariskan yang manakah 3 angka bererti. So, sini adalah 3 angka bererti. Okey, saya pakai pen warna putih supaya nampak. So, 3 ni adalah angka bererti. Okey, ini adalah angka bererti yang pertama, kedua, ketiga. Jadi, kita perlu tahu nombor tersebut adalah dikira sebagai angka bererti ataupun tidak. Baru kita boleh tahu yang 3 angka bererti adalah berada di mana. Okey. Jadi kita tengok nombor di sebelah 3. Kalau dia adalah kurang daripada 5, tiada apa-apa perubahan. So kita just ambil 5830. So ini adalah jawapan dalam 3 angka bererti. Tiada apa-apa perubahan. Okey, nombor 2 adalah 93.670. Nak jadikan kepada 3 angka bererti. So gariskan yang manakah angka bererti yang ketiga. So kita tengok di sebelahnya adalah lebih daripada 7, lebih daripada 5. Jadi kita kena tambahkan 1. Okey. Tambah 1. Okey, jadi kita akan dapat 93.7. Ini sahaja jawapan dia. Okey, tak perlu kamu nak ambil kosong dekat sini. Jawapan dia hanyalah 93.7. Okey, kalau kamu letak kosong, ingat tak? Dia akan jadi 4 angka bererti. Okey, sebab apa? Kosong selepas tempat perpuluhan ini, titik perpuluhan itu dikira sebagai angka bererti. So, tak ikutlah dia punya soalan. Kita nak 3 sahaja. So, hanya 93.7. Nombor 3 ialah 4300 nak jadikan 2 angka bererti.
Okey, yang ni adalah nombor bulat, bukannya nombor perpuluhan. Kalau nombor bulat, kita kena tulis dia punya kosong. Okey, 43. Sebabkan kosong ni tak lebih daripada 5, tiada apa-apa perubahan. So, kita akan dapat 4300. Boleh? Okey, sebab apa? Sebab dia tak ada apa-apa perubahan. Kalau kita tulis 43 sahaja, jauh beza ni 43, yang ni 4300. Okey, sebab tu kamu kena tengok kalau nombor bulat, kosong di belakang tu dikira. Tetapi kalau perpuluhan, jangan kamu ambil. Okey. Nombor 4, dia nak satu angka bererti. So, kat mana satu angka bererti? Adakah dikira sini? Okey. So, satu angka bererti bukan dikira daripada kosong. Okey. Ingat tak? Saya dah bagi tahu. Kalau kurang, perpuluhan tu kurang daripada 1, kita tak kira kosong tu sebagai angka bererti. Hanya digit selepas kosong itu dikira sebagai angka bererti. Jadinya 5. Okey. 5 kita tengok sebelah dia adalah lebih daripada 5. Jadi saya kena tambahkan. Sebelahnya lebih daripada 5. Jadi saya kena tambahkan 1 di sebelah. Saya akan dapat 0.006. Okey, ini sahaja jawapan saya. 0.006. Nombor 5 adalah nombor bulat. Saya nak 4 angka bererti. Jadi saya gariskan 4 angka bererti. Saya akan dapat berapa? Tengok sebelah adalah lebih. Tambah 1. Okey. Bila tambah 1 ni jadi 10, kita perlu tambah 1 dekat sini. Pun jadi 10, perlu tambah 1 dekat sini. Jadinya 1, 5 dan selebihnya kita letak 000. Boleh? Okey. Nombor 6 adalah kita nak dalam 3 angka bererti. Jadinya kita tak kira daripada sini. Tak. Kita kira daripada sini. 1, 2, 3. So, 4. Tengok sebelahnya. Adakah lebih daripada 5? Tak. Jadinya jawapan dia 0.0794. So, ini adalah 3 angka bererti. So, saya tunjukkan soalan mana yang kita boleh cek menggunakan kalkulator. Okey. Kita cek mana yang boleh guna kalkulator. Okey, actually semua boleh pakai kalkulator. Kita pergi, kita nak 3 angka bererti, betul tak? So, kita pergi kepada, awak cari kepada SCI, iaitu significant figure tu. Pergi kepada nombor 3. SCI tu, tekan nombor 2. So, dia suruh pilih angka bererti. Berapa angka bererti yang jawapan kita nak. So, dekat sini 3. So, saya tekan 3. Dan saya masukkan sahaja 5830. Tekan sama dengan, okey, dia bagi macam ni. Tekan engineering. Supaya dia sini jadi 10 kuasa kosong. So, dia akan jadi 5830. Which is, jawapan dia adalah sama. 5830. Okey, kita ambil lagi 3 angka bererti. Okey, sebab saya dah settingkan 3 angka bererti tadi kan. 93.670. Okey. So, tekan sama dengan, tekan SD. Tekan. Okey, jadikan sini 10 kuasa kosong. Kita just tekan engineering. Dia akan dapat 93.7. Sama kan? Okey. So, mana lagi 3 angka bererti? Sini. Okey. So, kamu just settingkan dia mengikut angka bererti yang kamu nak dan masukkan soalan dia sahaja. 07943. Okey, sama dengan, okey, sebabkan negatif, kita kena tekan shift engineering. Okey, kalau dia bergerak makin negatif ke, makin ke positif ke, kamu just mainkan dengan engineering ataupun shift engineering supaya dia jadi 10 kuasa kosong. So, kita dapat 0.0794. So, betul lah jawapan saya. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan kebat. Okey. Soalan yang pertama, berapakah luas segi tepat dalam 3 angka bererti. Jadi, kita kena cari luas segi 4 tempat ni dulu. Baru kita boleh bagi jawapan kepada 3 angka bererti. Okey. So, kita punya luas adalah, okey, luas adalah 36.3 darab 58.3. Kita dapat berapa? Just tekan kalkulator sahaja. Tekan. Okey, saya resetkan balik sebabkan tadi kita dah onkan angka bererti 3. Okey, so saya resetkan dahulu. Baru tekan kalkulator.
Okey, kalau tidak jawapan kita dia akan bagi siap dalam 3 angka bererti lah. Tetapi saya nak cari luas dia dahulu. 36.3 darab 58.3. So, kita dapat 2116.29. Jadi, manakah angka bererti 3 sini? So, kita ambil 21, berapa? 211. Okey, dia terlebih daripada 6. 2120. Okey, so ini adalah jawapan kita. 2120. Boleh? Okey, kita check pakai kalkulator. Pergi shift setup. Nombor 3 untuk cari signifikan tu. Tekan 3, tekan sama dengan. Kita akan dapat yang ni. Tekan engineering. Kamu akan dapat 2120 jawapan dia. Dalam 3 angka bererti. So, ini saya just double check sahaja. Okey. Okey, so soalan nombor 2, tebal sebuah buku ialah 5.5 cm. Buku tersebut mempunyai 450 muka surat yang sama tebal. Okey, hitung tebal bagi satu muka surat sahaja dalam unit milimeter. Jadinya saya kena tukarkan yang ni kepada milimeter dahulu. So 5.5 cm tukarkan kepada milimeter, saya kena darabkan dengan 10. Okey, darab 10. Baru kita akan dapat berapa? 55 mm. Okey, 55 mm. Okey, kita check. Okey. Saya sebenarnya tak suka sangat pakai kalkulator bila bahagian ni sebab kita kena resetkan kalkulator selepas tu. Tapi kalau kita nak double check tak ada masalah lah. Okey, kalau kamu ada masa, kamu boleh double check jawapan kamu. 5 darab 10. Okey, so 55 bahagi 450. Okey, 55 bahagi kepada 450 muka surat. Okey, jadi 55 bahagi 450 adalah okey, 0.12222. Ada berapa dua ni? 2, 4, 6, 8, 9. Okey, so kita akan tulis 0.122222246. Okey. Betul tak ni? 92 kan tadi 2. 92 tadi kan 2, 2, 2, 2, 2. Okey. So, kita nak dalam 2 angka bererti. Jadinya kita kira daripada sini sahaja. So, jawapan dia adalah 0.12 bagi 1 helai muka surat. Okey. Bagi 1 muka surat, dia punya tebal adalah hanya 0.12 mm. Okey, so sampai sini sahaja. Saya harap bermanfaat untuk awak. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.